Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Saleh, tingkatan 5 Anggerik dari SMK Datuk Penggau Barat dan merupakan pelajar tingkatan 5 dan guru sejarah saya ialah Puan Sharifah Ain binti Haji Ali. Dan pada hari ini saya ingin membuat sedikit perkongsian informasi dan ulang kaji buat diri saya dan anda semua berkaitan bab 10 tingkatan 4 yang bertajuk Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. Dan tugasan yang pertama, sila terangkan ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Okey, baiklah. Mari kita mulakan. Sebagai pengenalan mukadimah, sejak zaman awal lagi, semenanjung Tanah Melayu ni dikenali sebagai Survana Bumi, iaitu bumi emas. Dan bila kita tahu bumi emas tu, mesti ada banyak hasil bumi, hasil pengeluaran hasil bumi dan seterusnya. Terdapat banyak pelabuhan penting di Tanah Melayu sendiri, terutamanya di semenanjung Tanah Melayu. Jadi, bila kita sebut ekonomi tradisional ni dan ekonomi dagangan, ia melibatkan kewangan. Jadi, sebelum kedatangan British, saya fokuskan untuk ekonomi tradisional terlebih dahulu. Masyarakat Melayu menjalankan ekonomi tradisional seperti melombong, bercucuk tanam, memungut hasil hutan, menternak binatang, menangkap ikan dan sebagainya. Kegiatan ini diaplikasikan secara sara diri, secara kecil-kecilan. Jadi, pengeluaran dalam ekonomi tradisional ni lebih berskala kecil dan menggunakan teknologi yang mudah, simple saja bagi ekonomi tradisional. Dan modalnya kecil lah. Dan jumlah buruh yang diperlukan tidaklah terlalu ramai. Dan ada juga yang melibatkan ahli keluarga sahaja. Dan pasarannya kecil kerana untuk keperluan diri sendiri dan ahli keluarga sahaja. Itu bagi ekonomi tradisional. Jadi kita boleh bandingkan tahun nanti. Kita buat partition atau kita buat perbandingan dua jadual untuk membezakan ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Itu adalah salah satu tips untuk kita memahami bab ini. Dan seterusnya, pengeluaran dalam skala yang kecil menggunakan teknologi yang mudah ni, dan orang Melayu menggunakan tujuan, bagi masyarakat Melayu, lebihan pengeluaran tu mereka akan gunakan untuk tujuan pertukaran barang ataupun mereka simpan untuk skala yang lebih lama. Maksudnya jangka masa yang lebih lama sebagai simpanan untuk masa hadapan. Dan masyarakat Melayu juga menternak binatang seperti ayam, itik, lembu, kerbau untuk menambah sumber bekalan mereka. Jadi binatang ini biasanya diternak bagi memenuhi keperluan keluarga saja. Seterusnya, dalam menjalankan aktiviti ekonomi, kita boleh tengok ekonomi tradisional ni, penggunaan teknologinya lebih mudah lah. Seperti diperbuat daripada bahan yang ada di sekitar mereka saja. Contohnya dalam penanaman padi, masyarakat Melayu menggunakan peralatan seperti tajak, cangkul, tugal dan tenggala. Dan sistem perairan mereka pun hanya melibatkan sungai, tasik yang sedia ada di sekeliling mereka. Jadi dalam aktiviti penangkapan ikan, teknologi mudah yang kita biasa orang dulu-dulu selalu guna seperti menggunakan tali kail, bubu dan jala. Seingat saya lah. Dan jelasnya konteks ekonomi penggunaan teknologi tradisional, ekonomi tradisional ni boleh kita aplikasikan seperti menenggala, memugal, menjala, memasang bubu dan mendulang bagi biji timah. Dia lebih simple. Itu bagi aktiviti ekonomi tradisional atau ekonomi secara diri bagi masyarakat Melayu. Jadi bagi ekonomi dagangan, baiklah, seterusnya ekonomi dagangan. Ekonomi dagangan ni merujuk kepada kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pengeluaran yang telah dihasilkan untuk tujuan dipasarkan, sama ada di dalam negara atau di luar negara. Sebab tu tadi kita boleh bandingkan pasaran bagi ekonomi dagangan tu adalah lebih luas berbanding ekonomi tradisional. Jadi, pengeluaran juga dalam skala yang besar. Dan masyarakat Melayu telah pun memasarkan hasil biji timah ke China, ke Jepun dan India sebelum kedatangan British lagi. Hebat kan? Selain itu, biji timah juga digunakan oleh masyarakat Melayu untuk pembuatan gendang gangsa, alatan muzik dan sebagainya. Sebelum abad ke-19,
Lombong biji timah ni dimiliki oleh pembesar-pembesar Melayu. Antara pembesar yang memiliki itu, lepas tu datanglah British untuk menguasai kawasan-kawasan Lombong tu. Dan kedatangan British di tanah Melayu dan penguasaan mereka terhadap pelabuhan utama di kawasan ini mewujudkan satu rangkaian ekonomi dagangan yang berkembang pesat, terutamanya di kawasan yang kaya dengan biji timah. Dulu biji timah ni menjadi satu rebutan kerana nilainya yang sangat tinggi, sangat mahal. Seterusnya, kepesatan kegiatan dan dasar pertanian yang mereka laksanakan menyebabkan ekonomi tradisional khususnya di kawasan luar bandar, pedalaman menjadi terpinggir. Perkembangan ini seterusnya mewujudkan, kena ingat benda ni, konsep dui ekonomi yang bermaksud wujud dua bentuk ekonomi secara serentak, iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi dagangan. Ekonomi sara diri itu adalah ekonomi tradisional. Dan ketidakseimbangan ini menyebabkan satu ketidakadilan lah buat beberapa buah negeri di tanah Melayu. Seperti di pantai barat, mereka lebih fokus untuk perkembangan ekonomi itu. Manakala di kawasan pantai timur seperti di Kelantan telah terpinggir, ketinggalan serba sedikit. Dan keuntungan ni dilaburkan untuk kepentingan biji timah ni dilaburkan untuk meningkatkan industri pelombongan. Dengan itu, dah berkembang, dah pesat, British memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak. Jadi mereka terpaksa membawa masuk buruh luar dari China. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya ialah, bagi soalan yang kedua, saya pilih soalan ini. Bagaimanakah pembesar Melayu dalam bertindak untuk mengekalkan penguasaan orang Melayu dalam industri pelombongan biji timah? 8 markah. Soalannya seperti ini. Jadi, untuk menjawab soalan seperti ini, kita kena highlightkan bagaimanakah. Jadi, bagaimanakah itu adalah merupakan cara dan perlu ada kata kerja pembesar Melayu. Jadinya, bagaimanakah pembesar Melayu bertindak untuk mengekalkan penguasaan orang Melayu dalam industri pelombongan biji timah. 8 markah. Jadi, antara contoh jawapan yang kita boleh ambil ialah seperti ini. Yang pertama, kita kena ulang balik, kita kena salin balik pangkal ayat, iaitu yang pertama, usaha pembesar Melayu seharusnya bertindak untuk mengekalkan penguasaan orang Melayu dalam industri pelombongan biji timah ialah, yang saya gariskan itu adalah pangkal ayat. Dan kena ada beberapa isi yang penting, iaitu di sini saya letak beberapa isi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ada 7 isi yang saya letak di sini. Dan 8 isi yang saya letakkan di sini. Yang pertama adalah memantapkan pengurusan kawasan pelombongan dengan sistematik. Memantapkan. Selain itu, menambah baik teknologi moden dalam kegiatan pelombongan. Di samping itu, berusaha mengembangkan kepakaran orang Melayu. Jawapannya adalah seperti ini. Di situ saya dah lampirkan di samping itu, dan seterusnya tambahan pula, itu adalah salah satu contoh penanda wacana yang perlu digunakan untuk menjawab soalan 8 markah seperti ini. Dan beberapa isi yang saya telah highlightkan berwarna pink. Okey, itu saja. Baiklah. Untuk soalan yang seterusnya, kebiasaannya mungkin dalam soalan itu boleh bagi soalan seperti ini. Diberi gambar atau perkataan. Pertama adalah kaedah mendulang, kedua adalah kapal korek. Dan soalannya adalah, perubahan teknologi moden telah membantu British menguasai industri pelombongan biji timah. Terangkan kepentingan teknologi moden dalam era globalisasi untuk kemajuan negara kita. Jadi terangkan
kepentingan teknologi. Biasanya soalan sejarah ni kita ada kreativiti. Sebenarnya soalan teknologi tu sangat kebiasaannya. Jadi kita perlu menguasai industri perkembangan teknologi semasa. Dalam soalan ni juga kita boleh aplikasikan sama ada teknologi yang terdahulu, yang apa kepentingan teknologi terdahulu untuk perlombangan digital, untuk industri perkembangan ekonomi kemajuan negara kita. Ada perkataan globalisasi di situ. Dan boleh juga kita kaitkan untuk pada masa sekarang, isu semasa sekarang. Dan contoh jawapan yang telah saya buat adalah seperti ini. Untuk soalan 8 markah, kita perlu highlightkan, terangkan kepentingan teknologi. Jadi dia minta kepentingan. Kita jangan bagi usaha, kita jangan bagi cara atau sebagainya. Dia adalah kepentingan, kesan, kebaikan, kemaslahatan. Dan yang pertama adalah salin pangkal ayat itu yang seperti saya gariskan berwarna biru. Kepentingan teknologi moden dalam era globalisasi untuk kemajuan negara kita ialah, yang pertama, dari segi penyebaran ilmu pengetahuan. Itu adalah poin pertama saya. Yang lebih luas untuk melahirkan golongan intelektual dapat mempelajari pelbagai maklumat. Itu dari segi aspek ilmu pengetahuan, aspek pendidikan lah kepentingan teknologi tersebut. Kesannya, saya buat huraian je. Kesannya dapat mempelajari pelbagai maklumat ilmiah yang bermanfaat, berkonsepkan maklumat di hujung jari. Itu adalah huraian dia. Dan sebagai contohnya, intihannya, contohnya aplikasi MySejahtera dan Gerak Malaysia membantu menyebarkan maklumat sahih dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Ini adalah salah satu contoh semasa yang berlaku ketika pandemik ini. Saya ambil contoh aplikasi kepentingan teknologi telefon bimbit dalam aplikasi telefon bimbit tu mempunyai aplikasi MySejahtera, Gerak Malaysia dan sebagainya, aplikasi Telegram atau sebagainya untuk menyebarkan maklumat yang sahih, khususnya dalam penyebaran maklumat yang sahih berkaitan COVID-19 untuk penduduk tempatan. Dan seterusnya, tuntasnya saya buat inference-nya ataupun kesimpulannya, membantu meluaskan minda masyarakat yang bertaraf global. Mereka dapat mengetahui maklumat sama di dalam negara atau luar negara. Dan itu untuk 4 markah. Saya buat isi, huraian, contoh dan kesimpulan inference. Itu baru 4 markah. Dan markah yang seterusnya saya bagi poin yang kedua dari segi aspek komunikasi yang berkesan. Dari segi aspek komunikasi yang berkesan. Selain itu, dari segi komunikasi yang berkesan, iaitu masyarakat boleh berkomunikasi antara manusia, antara satu sama lain. Kepentingan teknologi tanpa sempadan dengan dunia luar. Saya bagi contoh. Contohnya, aplikasi Facebook, Twitter dan Instagram membolehkan mereka bertegur sapa antara satu sama lain secara maya. Kesannya, saya buat kesannya, dapat menambah kenalan dan mengeratkan hubungan silaturahim. Kita boleh tahu kalau kita ada aplikasi tersebut. Dengan adanya teknologi, contohnya anak-anak di perantauan, mereka boleh menghubungi ibu bapa mereka, melepaskan rindu, dapat mengeratkan silaturahim dengan adanya teknologi. Dan oleh itu, sebagai inference kesimpulannya, melahirkan masyarakat yang celik IT. Seperti ini jawapannya. Sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jadi sebagai untuk saya simpulkan, sebenarnya subjek sejarah ni perlu ada beberapa kreativiti untuk jawab soalan KBIT. Biasanya saya fokuskan untuk ambil beberapa aspek. Contohnya, kena ada dari segi pendidikan, kena ada dari segi teknologi, kena ada dari segi kesihatan, keselamatan. Itu semua mereka boleh kaitkan. Dalam pendidikan, kita boleh ambil isu semasa untuk soalan KBIT. Sebagai contoh dia, pendidikan abad ke-21. Dari segi kesihatan, COVID-19. Itu adalah, sebenarnya menjawab sejarah ni, saya anggap kertas sejarah tu diibaratkan seperti kertas pendidikan seni visual. Walaupun
kita jangan cakap orang yang tidak ambil pendidikan seni visual itu tidak berseni, sedangkan subjek sejarah itu menguji minda kita untuk mengaplikasikan kreativiti dan inovasi kita untuk mencipta dan menghurai satu soalan dengan penuh kemanisan, dengan penuh cukup asam garam dia. Itu adalah satu kreativiti yang perlu kita gunakan. Kita kena masak betul-betul soalan tu dan kita jawab dengan manis supaya penanda akan lebih mudah untuk faham, menarik untuk membaca jawapan-jawapan seperti itu. Jadi fokuskan untuk teknologi. Apa-apa pun mesti kena ada teknologi dan pembacaan pun kena luas lah. Dan beberapa fakta-fakta tu saya lebih prefer atau lebih galakkan untuk kita buat nota kecil atau sebagainya. Dan pembacaan pun perlu. Dan di saat-saat akhir ni dan nak dekat SPM, banyakkan latihan. Dan seterusnya kita buat revision balik apa yang kita buat nota sebelum ni, apa yang kita pernah buat latihan. Jangan terlalu push minda tersebut kerana subjek sejarah ini terlalu banyak faktanya dan akan membolehkan beban untuk buat diri kita. Jadi orang cakap bila kita tak belajar sejarah ni, kita akan melupakan sejarah yang lama. Sebab apa saya cakap ni? Okey, sebenarnya subjek sejarah ni sangat menarik dan sangat menarik. Bila kita minat, walaupun tak minat, kita cuba minat, dan kena perbanyakkan latihan dan istiqamah. Jadi sedikit perkongsian dari saya tadi. Maaf atas segala kekurangan. Itu sekadar perkongsian. InsyaAllah kita boleh baiki diri kita dari semasa ke semasa.